Yang berbahagia Datuk Muhammad Nasir bin Muhammad atau Datuk M. Nasir, Datuk Syahira Ahmad Bazari, Pemegang Amanah dan Pengarah Urusan Yayasan Hasanah, Barisan Kepimpinan Yayasan Hasanah, rakan-rakan penggiat seni tanah air, rakan media Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin, Tuan-tuan, Puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Hanis Hisham, Pengurus Komunikasi Strategik di Yayasan Hasanah. Selamat datang ke Ilmu Hasanah, Anjuran Yayasan Hasanah. Apa khabar semua? Okey lagi ke? Apa khabar semua? Bagi tetamu yang menyertai acara untuk kali pertama, sedikit pengenalan tentang kami Yayasan Hasanah. Yayasan Hasanah ialah sebuah yayasan berasaskan impak milik Khazanah Nasional Berhad, dan sebagai organisasi penganugerahan geran, Hasanah memangkin perubahan positif merentasi 5 bidang tumpuan utama kami, iaitu pendidikan, pembangunan komuniti, alam sekitar, seni dan ruang awam dan pengetahuan. Hadirin, budaya merupakan denyut nadi sebuah negara, mencerminkan identiti, menjadi warisan legasi kita. Ia penting untuk bukan sahaja memelihara seni, warisan dan budaya, tetapi memastikan bahawa ia juga membawa hasil ekonomi buat penggiat sektor. Yayasan Hasanah mendukung misi ini, menjadikannya fokus utama di bawah bidang tumpuan seni. Dan di sini di Hasanah kami percaya bahawa budaya menimba ilmu itu tiada hentinya dan perlu diteruskan. Malah ilmu yang dimiliki harus dikongsi bersama sekiranya kita ingin membawa perubahan yang bermakna. Justeri Ilmu Hasanah adalah sesi perkongsian pengetahuan yang kami anjurkan untuk rakan-rakan pelaksana kami, pihak berkepentingan dalam sektor impak sosial dan juga orang awam, di mana pelbagai topik relevan akan kami bincangkan bersama pakar-pakar sektor. Hadirin sekalian, sesi kita pada hari ini bertajuk Merentasi Dimensi Seni, Warisan dan Budaya, dialog bersama Datuk M. Nasir. Sebelum kita memulakan sesi dialog yang dinanti-nanti, majlis dengan amat berbesar hati menjemput Datuk Syahira Ahmad Bazari, Pemegang Amanah dan Pengarah Urusan Yayasan Hasanah untuk ucapan pembukaan dan sepatah 2 kata. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hanis, dan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Datuk M. Nasir berbesar hati menerima kekunjungan and welcome you to our office. Please give Datuk a big warm welcome. Dan juga kepada Tan Sri, Datuk-Datuk yang hadir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sangat berbesar hati dapat mengadakan sesi Ilmu Hasanah yang ke-36 sejak kami ditubuhkan pada tahun 2015. Dan hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat Datuk M. Nasir, Tokoh Seniman Negara. Bersama beliau adalah moderator pada hari ini, Encik Ilham atau lebih dikenali sebagai Pok Ren. Dan welcome semua. Seperti Hanis sebut tadi, di bawah teras seni, warisan dan kebudayaan Yayasan Hasanah, Arts for All Season ialah satu program grant tahunan yang kami jalankan di negara untuk menyumbang kepada pelbagai inisiatif yang mendukung usaha untuk melestarikan dan menginovasikan seni, warisan dan budaya. Dalam konteks ini, penganjuran ArtFast bertujuan untuk memberikan sokongan dalam menangani isu dan cabaran seperti yang diutarakan dalam dasar industri kreatif negara. Contohnya, pada tahun 2021, industri kreatif Malaysia menyumbang sebanyak 1.9% sahaja daripada keluaran dalam kasa negara KDNK. Bermaksud terdapat lagi ruang bagi industri ini untuk meningkatkan lagi potensi yang ada, terutamanya bagi satu negara yang sangat kaya dengan kesenian dan kebudayaan kita. Banyak potensial. Sumbangan tenaga kerja pula dalam industri kreatif di Malaysia dianggarkan sebanyak 6%, iaitu atau 800,000 pekerjaan. Jabatan DOSM 2021.
Banyak yang beranggapan bidang ini tidak mempunyai nilai ekonomi dan komersial yang tinggi. Namun melalui penyediaan dana dan peningkatan program-program kesenian, Artfast berharap agar lebih ramai rakyat Malaysia dapat menghadiri dan menghargai pelbagai jenis seni yang ada di Malaysia. Sedikit mengenai program Artfast sejak dilancarkan pada tahun 2021, kami telah menyokong lebih kurang 7,500 penggiat seni dan lebih daripada 300 program has gone live with the funding. Dan dana yang diperuntukkan lebih kurang 10 juta ringgit dalam 2 tahun tersebut. Hasrat kami ialah untuk bukan saja melestarikan budaya tetapi juga untuk memberi semangat bahawa bidang ini bukan bidang part-time, ya, patut menjadi bidang full-time kepada semua pengkarya seni. Jadi saya juga nak sebutlah, of course, Luncai Emas juga adalah sebuah organisasi yang menerima grant pada tahun ini, Datuk. Jadi saya looking forward, Datuk, dengan program tersebut yang bertajuk Temasya Anak Muda, Pesta Jiwa Rakyat, yang akan berlangsung pada 5 hingga 6 Januari 2024 next year. Dan tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan anak-anak muda kepada para penjuang dan seniman muzik rakyat yang merangkumi generasi lama dan baru, yang akan of course diterajui oleh Datuk sendiri. Pemuliharaan melalui pergerakan seni adalah penting dan sehubungan dengan itu kami berbesar hati dengan kehadiran Datuk M. Nasir untuk berkongsi pengalaman dan pendapat beliau pada hari ini. Dan Datuk merupakan tokoh seni negara yang bukan saja dihormati dan disanjungi, Datuk, tetapi juga disayangi ramai. Semua di sini datang nak dengar Datuk cakap dan menyanyi kot, tak tahulah. Kalau dapat bonus lah, Datuk, ya. Okay. Panjang pula dia buat speech ni. You all didn't come to hear me speak, right? So saya nak mengakhiri ucapan ni, Datuk, dengan sedikit petikan lirik daripada lagu Datuk. Saya tak boleh menyanyi lah. Kalau nyanyi kan keluar. So lagu Anak-anak Kita. Anak-anak kitakah yang berlari telanjang di bawah mentari sumbing sambil bernyanyi lagu ketakutan hari-hari ini. Anak-anak kitakah yang memikul beban kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa sendiri. Dengan itu, Datuk, saya akhiri ucapan saya dan looking forward to listen to your presentation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Syaira atas ucapan aluan sebentar tadi, dan saya pasti kita semua tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada living legend arena muzik tanah air kita. Dengan itu, dengan penuh girang rasa hati, majlis menjemput moderator Ilham Hakimi bin Siddiq atau Pok Rin, dan pastinya tetamu jemputan the one and only Datuk M. Nasir. Ada? Tak boleh. Itu tak ada tu. Tekan . Okey. Halo. Keluar suara. Okey. Okey. Terima kasih pada pengurusi majlis, Datuk, Syahira, Datin Jamilah, div-div jemputan, tetamu-tetamu hadirin yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama kita mendengar
dalam satu sesi yang dinamakan Merentasi Dimensi Seni, Warisan dan Budaya, sesi dialog bersama Datuk M. Nasir. Merupakan siri dari sesi Ilmu Hasanah, Datuk. Yang ke-36 sepanjang yang dijalankan oleh Yayasan Hasanah lah. Okay. Dan kita rasa hari ini amat bertuah kerana Yayasan Hasanah melalui ArtFast telah menganjurkan program Bual Bicara Dialog yang mana merupakan satu tradisi keilmuan kita turun-temurun lah. Kalau orang pergi konsert dia suka tengok orang menyanyi apa semua kan. So hari ini dia datang untuk dengar orang bercakap. Kan? Dan saya rasa Loncai Mah pun pernah buat sebelum ni di mana orang bayar. Penuh juga seat bayar nak dengar Datuk bercakap. Seat baik mic keluar suara tu kan. So saya rasa itu satu tradisi yang harus kita teruskan selain daripada kita tengok karya seseorang tak kira sama ada lukisan ataupun seni muzik, juga tentang pandang dunia dia, insight dia, pencerahan. Mungkin ada benda yang kita tahu dia tak pernah share sebelum ni, so dia mungkin share pada hari ni. So kita rasa saya perkenalkan panel kita, Datuk M. Nasir. Okay. Datuk M. Nasir dikenal khalayak dengan pelbagai wajah lah, pelbagai nama. Okay, ada panggil Sifu, ada panggil Maestro, ada panggil legenda hidup. Kan, saya rasa Datuk adalah khazanah negara. Saya rasa okay. Saya kena ngangguk je lah. Kena angguk dulu angguk dulu. Sekejap lagi baru bercakap. Kadang-kadang tak panggil pun. Ya, tak panggil pun. Okey, kerana karya-karya Datuk kalau kita tengok dia mengandung banyak benda lah. Okey, mengandung peradaban, mengandung cerita tu, mengandung muzik, ambil daripada tempat yang jauh sampai kepada bumi kita di sinilah. Okey. Dan hari ini kita rasa semua tak sabar untuk menunggu berkongsi cerita dengan Datuk. Mungkin perjalanan seni, mungkin saranan kepada orang seni, atau mungkin hasrat. Kan, saya memetik satu kata-kata dari lirik Tanya Sama Itu Hud-Hud. Berikanku kesempatan akhir ini untuk menyatakan kalimah sebenar. Kita rasa kita harap Datuk menyatakan kalimah sebenar lah hari ini kan. Okey. Okey, so kita santai je ini, kita teruskan dengan bicara kita gini. Okey, Datuk, saya nak cerita sikit tentang yang saya dengar lah, katakan. Okey, iaitu Datuk M. Nasir ni bermula di Singapura, melukis dan katanya sampai hari ini masih melukis, kan? Dan dilatari lagu oleh seniman pemuisi terkenal Indonesia iaitu Abid J. Ade. Okey. Jadi adakah pada awalnya sebelum Datuk M. Nasir lahir menjadi Datuk M. Nasir hari ini, pengaruh-pengaruh terutama daripada rantau Asia dan Indonesia banyak memberi impak awal pada perkembangan Datuk? Ya, itu silakan. Itu soalan pertama tu. Tak faham apa soalan dia. Tak faham soalan dia lagi. Ulang Soalan impak maksudnya orang kata pengaruh awal lah. Pengaruh awal pada Datuk M. Nasir. Pengaruh awal. Datuk pelukis masa tu, kan? Jadi saya ni asal dari Singapura lah. Tapi orang tua saya ni asal daripada Muar. Mereka ialah pada zaman selepas perang tu, perang tu jauh sangat kan, tapi pada tahun-tahun 50-an mereka pindah ke Singapura dan tinggal di sana, bekerja dan sebagainya, dan mereka jadi orang Singapura lah. Dan saya pun dilahirkan pada tahun 57. Jadi saya sekarang ni dah lebih kurang 66 tahun lah. 66 tahun. Jadi
kalau tanyakan di mana datang pengaruh pemikiran saya, mana pengaruh awal lah kita katakan akan Abid Jihadi masa tu daripada Indonesia. sebelum lagi Abid Jihadi itu. Ya. Sebenarnya daripada jiran-jiran saya sebenarnya. Jiran sekampung di Singapura. Ya, kami tinggal di sebuah estate rumah. Kalau dulu apa dipanggil? Bukan rumah teres sekarang ni, bukan rumah teres sekarang, tapi sebuah estate lama, dia dipanggil Jalan Teck Whye. Jalan Teck Whye. Nama orang Jalan Teck Whye. Jalan Teck Whye, dan dia ada estate gulungan pekerja lah. Bapa saya bekerja sebagai ahli bomba. Ya. Nah, Di Singapura ketika di itu. Singapura. Dan kami sekolah pun dekat situ. Situ. Di daerah Bukit Panjang nama dia. Bukit Panjang. Iaitu di sebelah setelah Woodlands. Setelah Woodlands, Bukit Panjang. Bukit Panjang. Dan setelah Bukit Panjang, Bukit Timah. Bukit Timah tu di tengah-tengah Kuala Lumpur. Di tengah Singapura. Ya. Tapi pengaruh budaya Muar tu masih kuat lagi lah, kan? Tapi apa yang saya pengaruh saya dari sudut pemikiran dan muzik dan seni dan sebagainya, semua datang daripada keliling saya lah, di Jalan Teck Whye itu. Sebelum saya pergi ke sekolah seni yang betul-betul sekolah seni lukis, pengaruh saya adalah itulah, keliling saya. Dia ketika itu maksudnya Saya jarang sangat keluar daripada kampung tu. Oh. Ya. Abang-abang saudara kawan-kawan lah. Ya. Selalunya sebelah rumah saya orang bangsa Cina. Sebelah kanan tu orang Melaka, dan sebelah rumah orang Cina tu orang Melaka juga, dan sebelah rumah orang Melaka sebelah kanan tu orang Cina yang beragama Kristian, dan orang Melaka lagi. Banyak orang Melaka masa tu. Mereka berpindah ke Singapura ketika itulah. Mereka kebanyakannya jadi polis. Oh, okey. So ketika itu Datuk, mereka membawa pengaruh dari segi muzik. Kerana Singapura kita kira awal dia dari penerimaan dari segi budaya. Muzik tu datang daripada unsur-unsur lain seperti radio, seperti majlis perkahwinan. Itu saja yang sebenarnya kita belajar kita dapat terutama daripada radio dan televisyen kemudian televisyen. Dan itu sangat penting bagi saya, pengaruh daripada radio dan televisyen tu. Kerana ini Singapura, aku yang buat Singapura. Singapura mungkin lebih maju dari tempat lain kan, dari sudut pengetahuan tentang dunia luar. Pada ketika itu merupakan pusat. Ya. Jadi dia keluar kat radio, jadi kita dengar radio. Jadi kita dulu yang dengar sebelum Tanah Melayu ni dengar. Jadi kita dapat dululah. Dan apa yang kita dapat tu banyak sekali unsur-unsur budaya daripada luar, terutama daripada England, daripada Great Britain dan Amerika. Jadi Singapura ni dia cepat westernize, dia lagi westernize daripada tempat lain, kan? Dan jadi dari situ Datuk, kita kata pada peringkat awal Singapura merupakan kita kata pusat banyak benda lah. Okey, untuk kawasan Asia Tenggara, terutamanya dari segi penerimaan lebih awal, dari segi budayanya,
Dari segi mungkin kerana dia merupakan pusat pentadbiran ketika itu ya. Jadi latar belakang itulah yang banyak mempengaruhi Datuk, terutamanya dari segi pembinaan pemikiran, budaya dan muziknya datang selepas itulah. Dan juga persekitaran menarik untuk kita perhatikan, iaitu percampuran ada Cina, Melaka, kemudian ya. Cina dari macam-macam, daripada segala pelosok negara Cina tu. Datang ke situ. Orang Tiong, orang Cantonese, orang Hokkien, orang apa semua, dengan budaya masing-masing, budaya tersendiri. Jadi begitu juga bangsa Melayu yang bermacam-macam, daripada Melaka, daripada Perak, daripada Johor, daripada Pahang apa semua, dengan pemikiran masing-masing lah. Saya sendiri daripada Muar. Ketika itu Datuk, kalau kita tengok kan, contohnya iaitu karya-karya Datuk lah, kan banyak membawa unsur-unsur tradisional, contohnya lagu, ada Jawa contohnya, ada Jaipong contohnya, daripada ni. Saya memang, itu daripada awal pendedahan ke macam daripada mana? awal pendedahan, kerana budaya Jawa ni sangat amnya budaya Indonesia lah, sangat menonjol di Singapura. Ramai orang Jawa Boyan, orang Sumatera apa semua kan, ramai kat sana. Dan begitu juga yang memeriahkan dunia filem adalah orang-orang daripada sana kan. Jadi dia sangat menonjol dan sangat memberi kesan pada apa yang saya suka, apa yang saya dapati pada waktu itu. Kemudian zaman 60-an ni membawa satu revolusi. Masa itu saya baru membesar. Belum lagi belasan tahun. 60-an tu Datuk belum 20 tahun lah. Belum belasan tahun lagi. Oh, okey. Ketika revolusi budaya berlaku seluruh dunia, ya. Sudah didedahkan pada benda-benda itu. Dedahkan pada letupan 60-an. Oh, okey. Jadi so pemikiran kita memang cepat. Ya. Segala-galanya cepat dah pada waktu. Ya. Dia bermula pada zaman itulah. Kerana saya rasa mungkin pengaruh itulah yang pada awalnya karya-karya Datuk contohnya dalam Kembara lah. Banyakkannya membawa daripada ledakan budaya itulah, kan, budaya western itulah kita kata Western. Lagu rakyat dalam Kembara contohnya daripada pengaruh Bob Dylan semua. Itu pun dapat di Singapura. Ya, kita tak tahu apa-apa sebenarnya. Kita tak tahu apa. Kalau kita cakap pasal lagu rakyat, musik rakyat, kita rasa lagu Jawa ataupun lagu Melayu, lagu asli itu kita panggil lagu rakyat. Tetapi lagu rakyat yang dipelopori oleh macam Bob Dylan apa semua tu adalah alat bagi mereka mengekspreskan pemikiran pada waktu itu. Tapi yang kita punya tu adalah alat hiburan. Kita gunakan lagu rakyat itu sebagai hiburan. Ya. Walaupun ada pemikiran di kat situ, tapi kita tak nampak dari segi jelas kat situ. Kalau lagu Jawa kita anggap sebagai hiburan. Tetapi kalau lagu-lagu yang dipanggil folk di Amerika tu adalah satu revolusi expression, freedom of expression mereka lah kan. Mereka menyatakan pemikiran diorang melalui lagu, khususnya pada lagu-lagu yang berbentuk lagu kerakyatan. Ya. Maksudnya generasi ketika itu dalam ledakan budaya tu. Contohnya barisan daripada barat dipelopori oleh Bob Dylan dan semuanya, mereka menggunakan puisi-puisi dalam lagu untuk menyelesaikan pendirian. Dan kemudian lagu rakyat lagu rakyat jangan di-confuse, jangan kelirukan dengan lagu kerakyatan. Ya.
kerakyatan, lagu rakyat lain. Ya. So kita ada lagu rakyat macam lagu-lagu daripada Johor, lagu daripada Pahang, Ya. itu lagu rakyat. Lagu rakyat ya. Tapi kalau lagu Lagu rakyat tu mengambil unsur lagu rakyat tu untuk letakkan dalam lagu moden lah. Ya, lagu moden. So bila Datuk M. Nasir ni memilih untuk membawa citra lagu Melayu yang macam Datuk start buat tu untuk Datuk. Ketika Kembara pun kita tengok dah ada pengaruh tu. Kemudian solo beberapa album Datuk mula membentuk kita kata satu bentuk muzik lah. Mungkin Melayu baru. Itu sejak sedar. Sejak ada kesedaran. Sejak ada kesedaran tu. Sejak tak tahu bila lah tu, tapi sejak awal lagi dah sedar tentang okey, kita ni yang kita katakan muzik pop ni adalah muzik barat. Ya. Tadi sebelum saya datang ke sini saya fikir mungkin saya nak cakap sikit pasal sejarah rakaman. Kita ni kat sini tiba-tiba bila kita lahir aja dah ada industri rakaman. Dah ada. Kita pun tak tahu bila bermula, di mana, macam mana benda tu ada. Benda tu ada. Jadi mungkin saya boleh cerita sikit lah. Cerita sikit. Of course, sejarah dunia rakaman ni dicipta oleh orang Barat lah. Mungkin orang England ataupun orang Amerika. Bila? Sejak mesin rakaman tu dicipta. Which is zaman dia pada tahun mungkin 30-an. 1930-an ke apa ke. Gramophone dicipta. Yang dicipta oleh beberapa orang yang kita sekarang selalu gunakan nama mereka. Seperti Edison ataupun Tesla ke apa. Sekarang kita pakai, bila cakap pasal Tesla ni, kita cakap pasal benda-benda yang canggih ni kan. Tapi sebenarnya mereka lah yang mencipta pada zaman tu, Industrial Revolution. Mereka ciptakan mesin rakaman. Pencipta awal. Barulah ada industri rakaman. Gramophone tu kan. Di sini, mungkin dia mula lambat sikit pada tahun 30-an. Ataupun yang rancak sikit pada tahun 50-an. Zaman P. Ramlee apa semua tu. Tetapi industri rakaman tidak begitu wujud sangatlah. Ada kebanyakan rekod tu diimport. Tapi pada start pada tahun 60-an. Di mana tu? Singapura ya. Singapura. Tapi kalau nak cerita pasal rakaman yang pertama lagu Melayu. Rakaman yang pertama lagu Melayu, kita boleh pergi balik ke 1903. 1903. Rakaman pertama lagu Melayu. Ada rakaman yang pertama, bukan industri rakaman, tapi ada rakaman satu lagu Melayu yang dinamakan dipanggil Nuris Terbang Malam. Nuri Terbang Malam. Dinyanyikan oleh seorang penyanyi Melayu yang mungkin asal dia daripada Penang. Nama dia siapa nama dia? Ismail ke apa ke? Macam itulah. Dirakam di Singapura juga. Dirakam di Singapura. Juga. Yang dirakam oleh seorang yang berbangsa Yahudi. Orang Amerika ke apa? Amerika. Dia merantau ke dunia mencari lagu-lagu tempatan, lagu-lagu etnik ni kan. Jadi bertemu dengan penyanyi Melayu ni untuk merakamkan. Dia rakamkan dah lagu tu yang dinyanyikan oleh penyanyi Melayu tu. Itu 1903, itulah rakaman yang pertama. Tapi ini boleh dibuktikan fact atau tidak. Itu saya tak dapat nak inilah. Datuk pun tak dengar lagu tu. Bukan, dah dengar. Dah dengar dan saya pun dah rakamkan pun. Rakamkan kembali pun. Berapa minit lagu tu? Yang saya rakam tu panjang. Yang asal ni pendek je, tak sampai 2 minit gitu. Tak sampai 2 minit.
Maksudnya situasi itu berlaku sebelum kita kata adanya so-called industri rakaman ini. Ya, Maksud dia sebelum ada industri rakaman lagi. Dia ada Rakaman sahaja. Rakaman ada. Kalau kita mungkin ada orang bawa gramophone tu bawa ke Tanah Melayu and then ada orang beli, ada orang Melayu beli. Tak banyak orang Melayu mampu nak beli benda tu kan. Mungkin orang-orang kaya saja dan siapalah orang kaya-kaya Melayu ni. Mungkin orang-orang bangsawan yang memiliki gramofon kan. Tapi bila dah zaman 50-an tu sudah banyaklah. Banyak. Tapi belum ada satu industri yang boleh kita panggil industri. Dan muzik kita pun tak tahu bila sebenarnya lagu Melayu ni dipanggil lagu pop. Lagu pop, ya. Lagu popular Melayu. Bentuk lagu pop Melayu tu bila ia tercipta. Kita tak tahu sangat, tetapi kita boleh agak. Kita boleh agak pada satu zaman di mana bangsawan sangat popular. Bangsawan, ya. Bangsawan sangat popular. Di situlah orang-orang menonton dan mendengar muzik. Orang nak mendengar muzik susah. Susah nak mendengar muzik live apa semua susah. Tapi pada zaman bangsawan tu popular pada tahun-tahun 30-an. Dia start pada tahun 30-an itu. So di situlah tempat orang mendengar muzik. Dan mula muzik Melayu evolve daripada situ. Kemudian bila kerajaan British mereka ada orkestra-orkestra dia. Tetapi tak ada pemain tempatan yang banyak. Mereka import pemain. Mereka import pemain daripada Filipina ketika itu. Filipina. So pemain-pemain Filipina itu adalah keturunan pemuzik Filipina sekarang ni. Mereka tak pulang. Mereka tinggal terus. Mereka tinggal terus di sini. Tinggal terus di Malaysia. Dan membawa pengaruh dunia kepada muzik Melayu. Kerana kita tengok macam pemuzik Filipina di kelab-kelab contohnya 70-an 80-an yang agak terkenal dulu apa Fredo kan. Itu daripada Filipina yang mungkin itu baru. Baru. Tapi mereka setelah Suliano. Okey. Mereka. Tapi kalau kita tengok dari segi trend maksudnya cerita tadilah kan tak kiralah sebab ada penerokaan ataupun jajahan memang dia akan datang satu watak daripada benua Eropah ke sini mereka bawa sesuatu kerana budaya mereka budaya mendokumentasi itu adalah tinggi. Dia akan ambil cara yang betul-betul rare yang tak pernah dengar kan. Dia rekod kemudian dia bawa balik. Dan 30-an berlakunya bangsawan mungkin itu ialah persembahan yang orang Melayu boleh tengok dengan muzik. Dan untuk memenuhi orkestra mereka jemput terutamanya British jemput daripada Filipina pemain-pemain tu. Dan mereka tidak pernah kembali lagi. Terus duduk sini. Okey, itu tak apa. Itu di bahagian awal lagi kan. Tapi kemudian muzik Melayu ni berkembang rancak pada zaman 50-an. Dengan filem dan sebagainya. Dengan P. Ramlee dengan apa semua. Tetapi impak dia sangat berbeza bila tahun pada zaman-zaman 60-an. 60-an ni kita pergi lagi. Dah banyak syarikat rakaman. Sekitar 60-an. Syarikat. Tapi 60-an tu masa tu base di Singapura lagi? Kebanyakannya di Singapura. Di sini pun ada tapi saya kira di Penang lah. Penang. Penang lebih rancak daripada Kuala Lumpur. Kemudian 50 itu yang dikatakan Pok Yeye itu 50-an. Itu Singapura lah. Singapura. Ada kalau kita tengok album penerbit pun ada daripada Penang juga. Ada Penang. Penang pun ada. Dia kerana Penang satu kota yang macam Singapura. Di situ belum kita katakan lahir lagi muzik pop Melayu. Walaupun dah nama dah. Pop Yeye dah ada. Dah. Bentuknya
ramuannya. Dia yang hidup, budaya ni yang hidup di tanah Melayu kita ni. Ya. Di Singapura, di Melaka dan di Penang. Betul. Itu tempat tempat tumbuhnya. Budaya. Ya. Okey. Kemudian tahun 60-an datang. Tahun 60-an datang dan kita tahu muzik 60-an ni kebaratan sebenarnya. Banyak kebaratan. Tetapi sudah banyak syarikat rakaman. Kalau nak katakan dah ada industri rakaman tu, pada awal boleh dah cakap. Boleh kita katakan dah ada industri rakaman lah. Syarikat rakaman. Tetapi kebanyakan syarikat rakaman tu bukan orang Melayu. Kebanyakan orang Cina. Dimiliki oleh kebanyakan orang Cina. Orang Cina. Orang Cina yang berniaga. Orang Melayu jadi penyanyi saja. Dan pemuzik. Macam filem juga. Yang berniaga dia orang Cina. Yang jadi pelakon apa semua, pemuzik, pelaku orang Melayu. Untuk industri Melayu. Untuk industri Malaysia. Kita cakap industri Malaysia tapi sebenarnya industri Melayu. Industri Melayu, Sebab yang berbahasa Melayu dan suka pada budaya Melayu. Budaya Melayu, So kita balik pada industri itu. Industri kita sebenarnya adalah industri Melayu. Yang selama ni rancak yang kita tengok, yang kita ikut ni, sebenarnya dia adalah industri Melayu. Industri lagu-lagu Melayu. Sekarang ni berapa besar tu yang latest industri Melayu, dia boleh pergi ke Singapura, Indonesia. Mengikut berapa banyak orang Melayu lah. Ya, tempat tu. Yang orang minat yang suka pada bahasa Melayu. Orang yang berbahasa Melayu. Di Malaysia ni kita ada berapa orang? 30 lebih juta. 40 juta orang. Tetapi orang Melayunya ada orang yang memang dia punya bahasa ibunda dia bahasa Melayu dan dia memang berbahasa Melayu, bukan setakat lingua franca aja, tetapi memang hari-hari dia berbahasa Melayu. Ada dalam 15 juta orang. Tapi pembeli muzik adalah ada dalam sekitar 1 juta orang. Itu realiti hari ini. That's reality. So mungkin kita kena cari jalan untuk menationalkan industri muzik ni. Dan semua bangsa kan saya rasa consume muzik tempatan ni. Sebab kalau kita tengok sangat relevan. Saya rasa masih tak terlambat untuk kita memberi tepukan pada Datuk M. Nasir di atas kejayaan konsert Gendang Parti. Konsert Gendang Parti Kuala Lumpur di Plenary Hall pada lebih kurang 2 minggu lepas. Itu adalah siri kedua selepas di Singapura. Dan saya berkesempatan Datuk ke sana. Saya rasa mungkin kita melihat satu temasya ataupun mungkin rakaman mungkin budaya tentang bagaimana seorang ibu dia bawa anak dia ke sana. Mana jurang generasi tu runtuh lah kan. Anak menyanyi, mak pun menyanyi pegang phone kan, tengok. Itu satu. Lepas tu yang kedua, setelah Datuk hampir 4 dekad lah kan dalam ni, masih lebih 4 dekad. Lebih 4 dekad masih relevan, masih malah dengan beberapa lagu yang kita tahu itu ada viral kan, menyebabkan orang muda tahu nak kenal Datuk M. Nasir banyak rupanya lagu-lagu dia yang lebih ni. Itu rasa bagaimana contohnya Datuk jumpa sweet spot tu. Di antara mengekalkan keindahan karya, mengekalkan karya pada certain tempat, pada masa yang sama berjaya menerobos mungkin ke kita kata mainstream lah, media massa kan. Dan semua orang kan, saya rasa kalau kita tengok rata-rata di sinilah kan, ada orang muda, ada orang tua, mungkin separuh mungkin saya berkesempatan ataupun peluang untuk bereksperimen dan untuk menghadapi kegagalan.
Mempunyai masa yang cukup. Saya walaupun saya gagal, tapi ada peluang lagi buat. Banyak yang bila gagal dia tak ada peluang lagi nak buat, ya. Jadi kerana nasib saya kira banyak orang cakap dalam industri muzik ni kita sangat bergantung pada nasib. Tapi itu kita tak boleh nak mengajar orang itulah. Tak boleh masukkan pemikiran tu sangat. Sebab nanti kalau semua main nasib je habis lah. Tak boleh. Tapi saya tengok begitu je. Saya bermula dari sebuah syarikat yang artis pertama mereka, bila mereka mengambil keputusan untuk masuk dalam industri muzik Melayu, pop Melayu ni, mereka mengambil satu artis daripada Penang yang bukan berbangsa Melayu. Okey, manager tu pun bukan bangsa Melayu. Nama dia Eric. Dan sampai sekarang saya masih berkawan lagi dengan dia. Kumpulan tu namanya Alley Cats. Dia bukan orang Melayu. Dan even cakap Melayu pun tidak begitu. Ya, tak begitu fasih. Tidak begitu fasih sangat. Datuk menerbitkan album mereka. Saya tidak menerbitkan album mereka. Saya bekerja dalam penerbitan rekod company itulah. Saya bekerja sebagai vocal punya assistant lah. Ya. Supaya dia nyanyi lagu Melayu tu dengan betul lah. Tapi kalau orang dengar kau dengar amati betul-betul, banyak yang susah kan. Tapi kerana suara dia sedap, lagu dia pun sedap, jadi orang lupakan itu. Datuk pun menciptakan lagu untuk Alley Cat juga. Ya. Dari rekod company yang sama. Jadi dari rekod company yang sama. Maksudnya dia panggil nama bukan penapis. Tak ada nama masa tu. Ada kat situ. Dapat peluang bekerja ke? Ya, buat lagu juga. Jadi mula-mulanya saya duduk di rumah penerbit lagu tu. Saya syorkan dia. Saya propose dengan dia. Bagaimana kalau saya buat seni kata untuk siapa saya mula nak masuk dalam industri muzik, saya nak jual lagu saya lah. Okay. Dan dia buat lagu. So saya buat lagu seni kata untuk lagu dia. Nama pencipta lagu ni, nama penerbit ni Wan Ibrahim nama dia. Dia pemuzik. Dia pemuzik dan penggubah. Tapi itu adalah pekerjaan pertama kali dia bekerja sebagai producer. So saya proposekan dia seni kata. Padahal saya nak buat lagu. Tapi saya segan nak cakap saya nak buat lagu sebab dia pencipta lagu. Jadi itulah jadinya saya cakap buat seni kata dan you buat lagu, nanti kita boleh jual pada syarikat rakaman. Dan tapi tiba-tiba dia dikata dia dijadikan seorang penerbit untuk menerbit satu album artisnya daripada Penang, kata dia. Tapi bukan Melayu semua. Artis bukan Melayu. Bukan Melayu. Itu satu cabaran lah. Saya tak kisahlah bukan Melayu ke bukan Melayu. Asalkan mereka boleh nyanyi. Dan saya pun tak test mereka boleh nyanyi ke tidak. Bukan kerja saya kan masa tu. Tapi dapat peluang untuk bekerja
dalam rakaman tu, itu satu benda yang saya tak tolak lah. So saya buatlah seni kata dia. Kalau kita tengok maksudnya Datuk ni bermula sebagai penulis seni kata lah. Penulis seni kata. Penulis seni kata. Kalau kita tengok ambil konsep gendam parti itu lah. Dalam masa tu saya seorang pelukis profesional. saya seorang pelukis lah. Saya pelukis masa tu. Saya melukis. Saya cakap pasal batik tadi. Saya instruktor batik. Yeah. Saya buat batik. Tapi sekarang pada awal. Sekarang dah saya kurang lah. Saya instruktor. Okey. Dia Datuk macam ni. Boleh kalau tahu orang tak pakai lirik? batik, kalau orang pakai batik saya tengok je. Betul ke ini pun tipu punya batik ke? Scan. Saya tahulah mana yang betul yang ni kan. Mana betul? Yang asli, yang tulis, yang chop. Daripada kedai apa semua. Apa ni boleh tahu tak lirik pertama yang Datuk tulis tadi tu? So jadi saya buat semua dalam album tu ada 10 lagu saya buat semua. Saya buat semua seni kata tu. Jadi satu lagu tu satu lagu tu yang meletup yang popular tu lagu Senandung Semalam tu. Senandung Semalam Jadi Semalam. Itulah saya katakan nasib saya baik, banyak orang yang buat kerja pertama tak tentunya. jadi saya pertama kali buat rakaman terus satu lagu tu dah meletup. Sebab lagu kita tu. Saya rasa album tu memang tapi dia tak berapa meletup masa tu. Selepas tu tak berapa meletup. Dia meletup sikit. Dia lebih jual dulu jual album, album. Mungkin CD pun belum lagi. Kemudian album dia. Kemudian jual album di Singapura. Di Singapura lebih banyak, dia punya market lagi besar masa tu. Sebab orang beli, orang power beli tu, buying power tu kuat. Di sini tidak begitu banyak jualnya. Tapi lebih banyak jual dekat Singapura. Tapi bila satu masa bila Jamal Abdillah menggunakan lagu tu untuk final Bintang RTM. So lagu tu jadi popular. Jadi sangat popular lah waktu tu. Satu contoh yang macam tadilah kita kira yang Alley Cat tu kan. Tahu lagu dia tahu. Beri Rama senandung semalam. Tu Jamal nyanyi balik. Dululah. Kan? Jamal nyanyi balik, kemudian dia Jamal cover nyanyi balik, dia mempopularkan lah. Dan lagi menambah. Lagi menambah ni. Menambah populariti. Cuma yang satu yang ramai orang tanya lah tentang terutama pelibatan Datuk daripada contohnya Kembara, Solo. Lepas tu buat juga lagu kepada orang lain kan, ada mungkin tidak dinyanyikan oleh M. Nasir tapi dinyanyikan oleh orang lain. Kemudian kita ada satu pertandingan muzik dalam satu TV lah, dalam TV3 contohnya kan, juara lagu tu. Ketika pemenang-pemenangnya kebanyakannya dibanjiri oleh lagu-lagu popular dan lirik-lirik yang dengan tema-tema kita ada tema cinta, patah hati, kan? Tapi gabungan Datuk dengan almarhum Lolok untuk lagu Andalusia, kan? Juga memenangi juara lagu pada ketika itulah. Boleh kita katakan lagu itu yang membawa satu cerita tentang peradaban di Andalusia itu, kan? Masuk pada mainstream. TV Arus Berdana dilonton oleh khalayak. Temanya bukan tema cinta yang tengah semua orang bukan ni. Tema popular. Bukan tema popular, tapi berjaya menangi. Apa sebenarnya yang mungkin ramuan utama ataupun ada tips-tips tertentu ataupun secara sengaja ke buat sebab agak saya rasa dia melintasi beberapa fasa lah kan untuk kejayaan lagu itu. Saya kira sebenarnya kita bila dah agak lama dalam industri
penciptaan lagu ni, Ya. kita belajar sikit lah trik. Dia ada trik dia. Okey, orang yang betul-betul tumpukan pada lagu yang diorang kata nak jual, lagu yang boleh jual. So dia ada apa yang dipanggil hook. Tiap-tiap lagu mesti ada hook dia. Hook dia, ya. So, di mana bila kita dengar, kita ingat tu line tu sedap dia dengar, dan dia melekat kat kita punya ingatan. Itu lagu, itu dipanggil hook dalam dunia pop lah. So itu kita kena mahir dengan itu. Kita kena mahir dengan hook ni. Jadi itu susah saya nak ajar orang, tapi boleh share pengalaman lah. Jadi kata macam lagu Andalusia tu, Ya. Lirik dia memang lirik dia memang bukan lirik popular punya ni lah. Bukan lirik popular. Ya. Tapi apa yang saya nak buat, saya buat banyak. Ya. Lirik yang macam gitu. Ya. Tapi dan saya tahu orang bila dengar lagu, dia bukan faham sendiri kata dia apa maksudnya, melainkan dia dah berulang-ulang dengar baru dia faham. Lagu kalau dahulu sekali dia pergi, dengar, dia tak faham, walaupun lagu tu lagu cinta ke, lagu apa tentang apa. Tetapi seni kata, sebab dipanggil seni kata, dia ada teknik membuat seni kata. Jadi teknik membuat seni kata macam orang mencipta puisi, dia ada teknik dia. Dan apa yang menjadikan dia puisi atau apa yang menjadikan dia seni kata tu, itu kita mesti tahu. Walaupun puisi pun boleh jadi seni kata, seni kata pun boleh jadi puisi. Itu lain bab lah. Tapi seni kata ni sesuatu yang sepatutnya apa yang kita nak cakapkan, apa yang kita nak nyanyikan tu memang sesuai dengan melodi dia. Ya. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Kalau dia sangat sesuai, dia ada potensi menjadi hit. Ya. Kalau dia just sesuai aja, okey lah. Tapi dia tak susah nak jadi hit. Tapi dia mesti sangat sesuai. Tapi Walaupun kadang-kadang seni kata tu tak bagus. tapi lagu dia bagus. Ada hook tadi. Lagu tu ada hook. Tetapi seni kata tu kena dengan lagu tu. Walaupun seni kata dia tak punya makna yang dalam ke, tidak mempunyai tak ada apa message ke, tidak ada benda yang besar lah. Tapi di Malaysia ni Datuk je boleh nyanyi tentang, contohnya tentang ambil dalam lirik lah yang agak kita kata pergi guna sastra besar, contohnya bila Rumi menari ambil daripada mistik sufi, contohnya daripada Iran, lepas tu kisah-kisah Ashabul Kahfi, walaupun bukan irama nasyid kan. Ya. Tapi boleh cerita kisah Nabi contohnya kan. Itu, Nasib je saya rasa membuat lagu-lagu macam tu. Ya. Macam seorang pencerita, Kita ni seorang pencerita. Kita pencerita lah. Kita menyanyi ni dia macam pencerita juga. Dia kena sesuai dengan personality penyanyi itu. Jadi ketika Datuk cipta lagu untuk orang lain pun harmoni dengan harmonikan personality penyanyi itu. Kan? Kalau personality dia tak kena, mungkin orang tak ambil pot lah dengan dengan apa yang dia nyanyikan tu. Seni kata dia tu tak kena. Tak ada hal lah. Tapi kalau personality dia kena, orang akan dengar lagi, ataupun orang akan ambil berat untuk mengetahui maksud seni kata tu, ataupun untuk pecahkan metafora dia ke apa ke. Itu dia ada level-level dia lah. Dan satu lagi saya rasa menarik dalam contohnya kita sekarang ni untuk pembinaan negara bangsa contohnya kan. Ya. Dalam konsert Gedang Parti tu, Datuk telah mengundang kumpulan choir daripada Ipoh. Ya. Kumpulan choir sekolah jenis kebangsaan Cina. Nama Samtet. Ya, di Nama Ipoh. Samtet di Ipoh. Okey, maksudnya sesuatu yang
ketika orang bercerita M. Nasir tentang muzik tradisi, bawa muzik Melayu baru, kan Datuk memilih sekumpulan untuk makluman lah, mungkin ada yang dah tahu pun, kan kumpulan choir Samtet daripada Ipoh. Dia punya example 30 orang. 40 orang gitu. 40 orang. Menyanyi lagu Bagaikan Sakti lah. Duet Datuk dengan Datuk Siti Nurhaliza kan untuk soundtrack Puteri Gunung Ladang. So ada bukan kesedaran tertentu, ada memang secara sengaja ataupun memilih mereka. Kerana kita tengok muzik Melayu sendiri menerima pengaruh Cina, pengaruh Siam, pengaruh Indo. Saya tidak melihat itu. Saya mula-mula saya just teruja kerana mereka tu bagus. Tetapi level di tahap yang lain pula, saya bertanya pada dia, kenapa saya pilih dia kerana dia pemenang juara choir kebangsaan sekolah-sekolah ni kan. Dia secondary, sekolah menengah. Tetapi yang sekolah primary tu pun sekolah Cina juga yang menang. Yang menyanyikan. So jadi pada kejuaraan tu mereka kena nyanyi lagu saya. Diwajibkan untuk nyanyi lagu wajib dia adalah lagu M. Nasir lah. Oh, siapa yang pilih tu? Tak, kerajaan. Oh, dia punya ni. Kementerian. Kementerian. Oh, okey. Dia wajib. Jadi mereka pilih lagu tu Bagaikan Sakti. Bagaikan Sakti. Dan yang secondary itu, yang primary itu memilih lagu anak-anak kita. Oh. So, primary macam lagu anak-anak kita. Oh, okey. Sekolah Cina. Sekolah Cina juga. Nyanyikan lagu anak-anak kita. Anak-anak kita. Dan dia menang. Dia menang. Dia primary punya division. Tu pemenang. Division pun menang juga. Juara. Oh, tak tengok dekat YouTube rekod. Yalah satu. So, sekarang saya mikir apa jadi dengan sekolah seni pun masuk. Oh, tak menang. Oh, okey. Saya bukan nak tertawakan benda ni, tetapi saya sudah tanya pada diri saya, apa yang berlaku ni, kan? Maksudnya sekolah kebangsaan Cina tu bukan subjek tu. Dia punya extracurricular. Extracurricular. Tapi menjadi terlalu bagus sampai menang. Terlalu bagus sehingga saya teruja untuk memanggil mereka buat persembahan dengan saya. Dan amat bagus ketika persembahan tu. Dia punya besar lagu tu tinggi nak nyanyi dia punya ni. Saya pernah buat persembahan dengan choir tapi choir yang sudah profesional. Seperti daripada college, ITM apa semua, mereka memang sudah experience. Mereka memang khusus belajar muzik, belajar nyanyi, belajar vocals dan dalam choir. Mereka tu memang baguslah kan. Tapi ini extracurriculum. Dan mereka bukan saja, sebenarnya mereka sudah famous, mereka sudah rantau dunia dah. Menang banyak kejuaraan. Ya. Tapi menarik mereka menyanyi lagu anak-anak kita yang saya rasa salah satu lirik terbaik yang mungkin Datuk M. Nasir pernah hasilkan. Dan lagu tu pun kompleks sebenarnya. Lagu tu bukan macam lagu pop biasa ni. Walaupun dia ciri-ciri kerakyatan, tapi dia agak kompleks dari segi teknikal dia. Begitu juga lagu Bagaikan Sakti pun kompleks juga. So saya rasa satu, tak tahulah mungkin Datuk pilih dengan memang sengaja dengan sekarang, tapi saya rasa dia membuka satu dimensi baru dalam persembahan lah. Terutama mengangkat mungkin anak-anak yang kita tak kira apa bangsa, tapi maksudnya mereka betul-betul berbakat kan, dan begitu juga diberi pendedahan pada konsep yang besar itu. Dan universality. Atau universalitas dalam muzik itu. Dalam muzik. Dia tak kira siapa menyanyi. Saya setuju. Dia kerana lagu M. Nasir kita tengok mungkin pada awalnya orang kata muzik Melayu yang
yang rugged, yang Ya. nyanyi lagu muzik Melayu, tapi mungkin kita orang muda boleh berjoget kan. Saya rasa tak ramai mampu lakukan. Sama ada betul-betul mahir dalam dua disiplin itu, ataupun memang Datuk memang nak buat satu yang baru. Saya nak katakan mahir tu saya tak boleh Claim lah. akui lah. Tapi saya cuma nak, ini yang satu yang saya ada, saya rasa lah yang saya ada yang beza pada dengan yang lain. Yang lain. Hampir semua lagu Melayu saya tahu. Oh, okey. Hampir daripada Indonesia pun, dan of course daripada tanah Melayu. Ya. Start dengan pengalaman dengar. Tapi apabila semua tahu, berarti lagu tradisi, lagu baik lagu tradisi, lagu dan lagu popular. Jadi semua vocab apa perbendaharaan tu ada pada saya. Okay. Dan mungkin sikit je sentuh mungkin hampir lah, saya bukan semua. Hampir semua. Hampir. Mungkin sikit tadi yang Datuk sebut, mungkin kita bangsa Malaysia. Begitu juga lagu popular seluruh dunia. Pun lagu popular. Popular. Ada yang memang susah nak dengar, itu saya tak tahu. Tapi kebanyakan lagu popular seluruh dunia saya pernah tahu ataupun saya kenal. Kerana itulah maksudnya mempunyai, dipanggil perbendaharaan. Itu yang itu yang saya nak cuba nak cakap. Tapi mungkin you akan tanya, macam mana you boleh jadi macam itu kan? Yalah. Sebab dia kalau movie tu macam cerita Forrest Gump, dia hidup banyak zaman. di kalangan saya, kawan-kawan saya yang besar dengan saya di tempat saya di Jalan Teck Whye tu, di Bukit Panjang. Kami latar belakang muzik kami adalah rock dan blues. So jadi saya pun muzik barat. Tapi diorang mungkin heran kenapa saya boleh faham dengan lagu baik, lagu Randai ke, lagu Kelantan ke, lagu Mayung, Boria ke, lagu Sabah ke apa. Jadi pada mereka, masa mereka seronok mendengar dan memuja lagu-lagu barat ni, dia tidak tahu saya mendengar dan memuja lagu lain ni. Lagu-lagu lain ni. Jadi dan ada di tempat saya tu lebih-lebih lagi muzik blues. Kita dalam satu kampung, tapi budak-budak anak muda ni semua, dia kebanyakan muzik dia adalah muzik blues. Dia suka pada blues. Dia kalau main gitar, dia main blues. Muzik blues. Rock tak berapa sangat. Kalau blues blues. Okey, tak apa. Tetapi itu pun pengetahuan mereka dalam blues pun mereka tak dalam sangat. Macam umpamanya saya tanya orang yang minat pada reggae kan, muzik reggae ni. Ada budak-budak anak-anak muda yang suka reggae, tapi dia ikut budaya reggae dengan rambut dreadlock dia apa semua, dengan pakai baju macam ini, dengan color dia apa semua kan. Okey ya. Tapi mereka tidak tahu dan sejarah reggae itu. Di sebalik itu macam. Bukan saya tahu sangat, tapi secara general saya faham. Umpamanya kalau saya tanya pada seorang penyanyi yang suka pada reggae dan punya budaya reggae itu, penampilan dia reggae itu, saya tanya mana datang reggae ni, tak ada orang tahu. Mereka tahu Bob Marley kan, mereka tahu. Dan siapa tu Bob Marley? Dia tu beragama Rastafarian. Okey. Daripada mana Rastafarian ni datang? Dia tak tahu. Dia susah nak tahu. Pasal dia tak kaji sampai situ. So mungkin Rastafarian ni datang daripada Ethiopia.
Yang singa. Siapa dia punya, siapa yang dipuja tu? Ja. Yang korang nyanyi, korang ikut ja. Itu Tuhan dia. Ja tu dalam bahasa dia sebut ja, tapi sebenarnya ia adalah bahasa Hebrew yang bermaksud ya. Ya tu maknanya Yahweh. Yahweh itu Tuhan Hebrew. Tuhan Hindu. Dia orang ni tak tahu. Diorang ni tak tahu, tak pergi sampai situ. Tak pergi sampai situ. Maksudnya lebih Tapi kepada saya pergi sampai situ. Kaji. Kalau kita tengok jika ketika orang lain semua tengah layan muzik rock, muzik blues, Datuk dah layan muzik Melayu sehingga kita katakan itulah yang membeza karya Datuk ialah pergi dalam sehingga ke akar umbi tradisi budaya. Itulah yang membezakan M. Nasir dengan orang lain, betul tak? Kan? Kerana itulah, kerana selalunya kalau kita dengar orang lain nyanyi lagu rock kan, kita dengar lagu rock M. Nasir ni dia ada sentuhan terutama muzik Melayu tu kuat. Datuk akan cari mana-mana tempat untuk masukkan juga. Kan kadang-kadang satu lagu tu saya tengok dua muzik tradisi pun kadang-kadang ada masuk contohnya kan. Dan juga ambil budaya, contoh lagu Langgam Pak Dogo, ambil Mak Yong, ambil tradisi wayang kulit. Kan? Dia kadang-kadang bila orang tanya, bila kadang-kadang di TV ada peraduan nyanyi apa semua ni kan, nanti dia punya juri cakap dia punya semangat, dia punya soul tu. Soul tu tak ada, kata dia. Apa tu soul tu? Tak ada orang tahu apa makna soul tu. Soul dalam istilah, kalau soul dalam istilah dunia pop ni, soul tu maknanya sebuah jenis lagu, genre lagu yang di Amerika, daripada Amerika, dia berasal daripada apa ni, church, daripada gereja black gereja kan, gospel lah, gospel. Kemudian dia panggil soul. Yang mempunyai irama blues ya. Tetapi cara nyanyian dia tu dan dunia skala dia kan, di makam dia ada. Ni lagi satu makam Arab ni semua pun banyak orang tak tahu. Asal usul dia kan, pelbagaian dia. So saya rasa tak pelik lah kalau M. Nasir, Datuk M. Nasir ni ialah tapi soul yang lagi satu, soul yang lagi satu tu makna dia jiwa jiwa tu. Macam mana nak dapatkan tu? Nak capture. Macam mana nak dapat tu? Kalau tak faham pada muzik tu, tak dapat, tak ada lah. Begitu juga kalau tak faham pada suara sendiri. Tak dapat lah. Dia macam lakonan lah. Lakonan yang tak ada soul. Dengan lakonan yang ada soul. Macam gitu. So mungkin untuk last sikit tentang bagaimana Datuk cakap mungkin bangsa Malaysia ni consume kepada muzik tempatan kan sekarang ni. Saya rasa benda tu penting untuk memastikan industri kreatif, industri seni terus hidup. Dan Datuk sendiri saya dah memandang, merenung benda ni agak lama juga, dan banyak saya tengok banyak kerumitan ataupun masalah yang kompleksiti yang ada dalam citarasa peminat-peminat muzik tempatan ni. Kerana kita ni telah dikondisikan. Kita dah dikondisikan sejak awal lagi lah, sejak zaman kolonial lagi lah, tentang lagu muzik ni sesuai kat sini, muzik ni. Kalau kita pergi ke sebuah restoran yang tahap dia okey. Umpamanya kalau kita pergi ke Starbucks ke, ataupun ke McDonald's ke, ataupun restoran yang moden, kita duduk sekali ada dengan muzik kan, dengan muzik. Orang biasa dia tak ada rasa macam nak ambil tahu sekadar alamak kenapa muzik ni kan, kenapa ni.
Sebab saya dengan MCP dengan MCP tu cerita pasal nak collect royalties daripada apa semua kan. Sensitif pasal tu lah. Tapi saya pergi lebih daripada tu. Kenapa dia main muzik tu? Kenapa dia main lagu tu? Kenapa dia memilih lagu tu memilih lagu tu? Kenapa dia untuk dipasang dalam premis ketika orang makan contohnya. Kemudian kenapa lagu tu yang lebih sesuai pada tempat dalam tu. Premis tu. Jadi waktu kalau kita tanya soalan tu, kita akan faham kita ni memang dah dikondisikan. Kita kena condition. Kita rasa muzik ni sesuai dengan ni. Muzik ni sesuai dengan ni. So muzik tu umpamanya muzik daripada luar lah. Muzik luar tu, muzik jazz ke ataupun muzik pop barat ke, sesuai dengan restoran tu. Muzik Melayu, muzik Haziq ke apa ke, tak boleh masuk. Tak boleh masuk kat situ, tak kena. Kenapa? Kenapa tak kena? So daripada situ kita tengok kenapa ekonomi dari segi pencapaian pendapatan dalam syarikat lagu-lagu Melayu ni kurang. Susah dan kurang daripada muzik lain. So kita tahulah pasal kita dikondisikan. Kalau kita tengok kita sekarang cuba nak promote karyawan tempatan. Kita mengajar, kita educate dia kan, industri ni macam ni, macam mana nak jual apa semua. Tapi bila dah sampai betul reality dalam bisnes tu, reality dalam pemasaran, dia akan hadapi benda ni. Sampai satu stage kita rasa orang kau nak paksa pun tak boleh. Tak boleh. Orang akan orang pergi konsert yang saya punya konsert ada dalam 3,000 orang menonton. Itu kita dah gembira dah, happy dah. Penuh, penuh, happy. Tapi konsert Coldplay atau Coolplay 75,000. 70,000 penuh stadium dengan tiket yang mahal sangat. Kenapa jadi macam gitu? Macam mana kita nak promote kita punya hasil tempatan, karya tempatan ni? Macam mana kita nak seimbangkan? Macam mana kita nak kita sama-sama dapat pendapatan yang sama banyak dia, dan peluang kita lebih banyak, sepatutnya lebih. Sepatutnya lebih. Kita lebih adil kalau kita yang dapat lebih. Because kita punya sendiri tempatan. Tetapi tidak. Realitinya tidak. Sebab kalau di radio tu, kalau kita tengok kita ada program Melayu. Melayu banyak kan. Dalam setiap channel tu ada channel Melayu. Tapi channel Melayu tu semua main lagu putih. Tapi channel Inggeris atau channel bangsa lain tak main lagu Melayu. So tengok kenapa? So orang Melayu tu sungguh-sungguh hendak relevankan dia punya karya dia lah. Dia punya hasil tu. Mereka tu dalam dunia moden ni dia kena main lagu orang putih. Nak in trend lah. Dia in trend. Okey, aku tahu lagu Justin Bieber. Aku tahu lagu Taylor Swift. Aku in satu tahap, sama lah, berdiri sama-sama tinggi lah. Kita tahulah. Kita trend, sama trend lah. So kita Melayu punya program, kita main lagu putih. So banyak, bukan sikit. Banyak, bukan sikit. So terima kasih Datuk di atas perkongsian tadi. Sebab banyak benda yang kita sentuh dan memang itulah realiti yang berlaku hari ini.
terutama kondisi doktrin tu memang saya rasa itu persoalan nasional tu kan, nak mengubah cita rasa tu. So ada mungkin Q&A. Mungkin ada kalau kita pakai batik, kalau kita pakai baju batik, kita kena pakai ada masa-masa je dalam hari-hari kita. Dalam seminggu hari Khamis saja. Itu sesuai dengan batik. Wah, itu nak menunjukkan kita appreciate batik. Kita punya batik. Kita pakai masa tu. Okey, ada yang nak tanya soalan saya rasa tu? Boleh sambung juga. Ada? Okey, saudara Azhar. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Jadi saya Azhar Ibrahim. Ya. Jadi saya praktis sebagai seorang artis dan juga arkitek lah. Ya. Jadi Artis pelukis. Artis pelukis ya. Okay. Ya. Jadi saya rasa macam tak puas lagi nak dengar cerita pasal macam mana karya lukisan, hubungan antara karya lukisan dengan muzik yang Datuk yang dalam perjalanan Datuk secara ringkasnya gitu. Terima kasih. Dalam komposisi seni, dia ada macam-macam. Dia ada composition dia ada harmoni, dia ada space, dia ada benda tu. So muzik pun begitu, tapi because muzik adalah lain, muzik adalah seni dengar kan, seni bunyi, dan itu seni tampak. Jadi itu perbezaan dia. Tetapi yang lain semua sama, yang lain semua ada. Tapi itu kita nak fahamkan pada orang yang tak faham, itu agak susah sikit. Sebab apa kena-mengena engkau tengok muzik, gambar ni, muzik ni macam gini kan. Gitu. Jadi kalau kita tengok yang mudah orang boleh faham, macam seni filem umpamanya, tu seni tampak kan, tu gambar yang bergerak. Lepas tu ada situasi kat situ, situasi drama. Jadi ada muzik kat belakang dia kan. So tak semua jenis muzik yang sesuai dengan situasi itu. Jadi itu boleh kita explain atau terangkan pada orang, lebih kurang macam gitu. Lebih kurang macam gitu. Tapi saya boleh katakan muzik yang saya hasilkan banyak berdasar pada kepahaman dunia lukisan. Transmit ke muzik. Tapi susah saya nak ceritakan pada orang macam mana ia berlaku. So kita tapi dia ada kena-mengena. Dia ada kena-mengena. Dan Datuk tak first day kata sebagai pelukis penuh masa, kemudian sampai sekarang pun tak berhenti melukis kan. Yang terkini di galeri putih tu, Colours of Gaza, ada 2 lukisan Datuk untuk donation untuk ni untuk Gaza Ya. Okay. So masih Azhar. So, ada soalan lain lagi? Mungkin berapa soalan boleh ni? Mesti. Assalamualaikum Datuk. Saya Fatah. Dulu saya pernah berkhidmat sebagai guru lah, sekarang bukan lagi seorang cikgu. Sekarang berkhidmat di sebuah NGO yang dalam pendidikan. Tapi just nak kongsi, waktu zaman saya sekolah dulu, saya mengajar anak-anak murid saya main gamelan, dan antara lagu yang kita orang main adalah lagu Mustika yang Datuk pernah perform waktu AJL. Soalan saya kepada Datuk adalah apa visi ataupun pandangan Datuk terhadap muzik, elemen yang berteraskan elemen Nusantara ataupun kebudayaan lah. Tak kisahlah budaya Melayu ke ataupun budaya Cina ke ataupun budaya India. Di Malaysia khususnya,
dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Adakah elemen itu akan berubah ataupun dikekal sama? Dan sambil saya bertanyakan soalan ini, saya tiba-tiba renungkan juga. Dan kepala saya ada satu kumpulan band yang main punk. Band ni asal daripada Kelantan, nama dia No Good. Dia main punk rock tapi dia menggunakan dialek Kelantan dalam lirik-lirik dia lah. Itu mungkin antara elemen yang mana lokaliti muzik tu dibawa dalam aspek moden. Jadi soalan saya balik semula kepada Datuk adalah tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, apa rupa budaya ataupun muzik lokaliti kita? Terima kasih Datuk. Pertama, saya tak main, masa saya buat rakaman tu, saya tidak main gamelan yang original. Itu daripada synthesizer. Sample, daripada sample. Sample tu daripada original, dia rakam daripada original. Itu saya nak menunjukkan bahawa bukan semestinya kita main alat muzik yang original atau asli untuk mendapatkan identiti muzik tu daripada mana kan. Tak semestinya kita boleh gunakan apa instrumen, apa bunyi pun, sebab yang menentukan instrumen tu, muzik tu daripada satu-satu tempat adalah dia punya skala dengan rentak. Skala dia macam kalau ada orang Arab dia panggil makam kan. Makam. Even dalam negeri Arab tu di Jazirah Arab kan. Lain-lain makam daripada lain daerah Arab, macam pada Masri dekat Mesir lah. Mesir. Baghdad dia ada makam dia. Lain ya. Iran dia ada makam dia. Lain-lain note, lain-lain gaya dia kan, dah lain sikit. Macam apa? Tanah Saudi tu apa? Jazirah tu yang itu lain tu. Jadi yang penting ialah mengenal dia punya skala dengan dia punya rentak dia, ritma. Itu yang akan menjadikan identiti dari tempat tu. Identiti tradisional lah. Kalau identiti moden ni mungkin dia dah lain. Identiti sekarang ni mungkin kita macam di Malaysia ni, kita tanyalah apa identiti kita sekarang moden, identiti moden Malaysia ni. Identiti moden. Rosnan. Ada satu soalan nak tanya lah. Sebab Datuk dah mengalami proses muzik mula pada tahun 70-an. Daripada zaman rakaman diadakan secara track sehingga pergi kepada program dan sekarang ni dah ada mesin yang mengambil. Soalan saya adalah tentang 10 tahun akan datang ni, teknologi yang dah datang yang baru ni, iaitu teknologi AI contohnya, yang dah menguasai on the music side, dan satu lagi teknologi ini juga dah mengubah hak milik pada pencipta. Jadi nak minta pandangan Datuk lah. Pada 10 tahun akan datang ni, adakah teknologi, bagi saya teknologi kadang-kadang dia memudahkan, tapi pada waktu yang sama dia merampas hak. Jadi nak minta pandangan Datuk lah tentang teknologi yang baru yang sedang berkembang ni. Saya tidak tahu, mungkin akan datang kita tak perlu penyanyi pun. Kita hanya perlukan programmer saja. Dan kita tak perlu komposer pun. Kita hanya perlukan menggunakan teknologi yang dipakaikan AI, programmer AI saja. So saya ingin minta pandangan Datuk lah yang telah mengalami proses pada tahun 70-an sampai pada tahun 2000 ni. Soalan AI ni sangat sekarang ni dah jadi political. Kita jawab pun kita takut-takut. Sebab ada sektor dalam bagian ada bagian-bagian yang mempunyai kuasa, dia mahukan AI ni, tetapi dari sudut seniman mereka was-was dengan AI ni. Seniman pula dia was-was dengan apa saja yang baru. Apa saja yang baru dia akan was-was kan.
tetapi mereka yang mempunyai pandangan jauh ada lain lah pegangan mereka. Tetapi tentang AI ni sudah masuk, sudah ultimate dah bagi pemikiran seniman. Seniman dah tak boleh nak fikir lagi dah. Kalau yang lain tu boleh fikir. Tapi AI dah boleh ke hendak ke kita pakai ni? Alamak. Kan? Kalau tak pakai nanti cakap orang cakap kita ketinggalan zaman. Dilema kan? Tapi pakai dah masalah lain pula kan. Bagi saya seperti mana saya mula menghadapi teknologi baru semasa saya karya saya dalam karya saya. Saya menggunakannya. Saya menggunakan teknologi baru. Tiap lagu macam umpamanya macam lagu Mustika tu. Orang ni lagu style Melayu lah, dengan gamelan apa semua. Tapi bila saya cakap saya gunakan sampler, orang alamak. Kan? Ingat gamelan tu kan. Saya menggunakan sampler dan drums. Drums tu adalah daripada sound modul, bukan drum betul. Maksudnya ketika tu dah teknologi lah tu. Itu semua saya anggap sebagai instrumen. Tu alat. So sekarang ni mereka ciptakan AI ni sebagai alat juga. Tetapi dia ada trik lain tu kat AI tu. Ada ni sikit. Trik hak cipta apa semua. Hak cipta ni susah nak. Mula bila sampel ni pun ada masalah hak cipta juga, because disampel daripada rakaman orang lain. Tapi benda tu orang dah pandang sepi je lah, sebab boleh pakai asal kau bayar. Tetapi sekarang bila zaman AI ni, aku ingat tiga 4 tahun lagi bila kesan ni dah menjadi teruk, baru kita boleh jawab. Okey. Itu dia evolusi teknologi, kita tengok apa yang jadi kan. Okey, soalan yang paling terakhir untuk hari ini. Madam di belakang. Assalamualaikum dan petang. Saya Jana. Saya baru sampai dari Sabah dan saya datang untuk slot Dato' hari ini. Dan saya sampai dari Sabah tadi pagi jam 8. Saya seorang pengasas ke usahawan sosial The Radu Talent, which is saya punya vision adalah untuk empower the street performer to be a professional performer. So ini tahun kita sudah buat 3 program bersama Langkah Baru. Terima kasih Miski Taja Kaif sebab membantu kita dari Semenanjung turun ke Sabah untuk bagi educate dengan orang Sabah. Terutamanya dari copyright lah. So apa yang saya nampak? Di street performer yang di Sabah adalah mereka sangat mengidolakan Dato'. Yes, dan mereka menyampaikan salam, kirim salam sama Dato', dan kami harap kami bolehlah ada di Luncai Emas. Itulah maksudnya harapan mereka itu sangat besar, dan saya nampak seperti titik dingin damai. Lebih ramai lagi titik dingin damai yang bertumbuh di Sabah sekarang. Jadi harapan saya, bukan harapan, saya mau tanya Dato'. Dato', adakah sudah lama Dato' berkarya, di sepanjang Dato' berkarya, adakah Dato' sudi untuk turun ke Sabah atau turunkan askar-askarkah di Sabah untuk sama-sama membangunkan kami yang ada di Sabah ni yang sangat memerlukan Dato'? Itu saja. Fahamkah soalnya? Okey, adakah Dato' sudi untuk turun ke Sabah dan melihat sendiri anak-anak titik dingin damai yang sedang bertumbuh macam cendawan? Sekian, terima kasih. Dalam dunia rakaman ni dia ada proses-prosesnya. Kita nak tengok
dia kalau dulu dia orang kena pergi audition, kena datang audition kita tengok ataupun kita pergi sana tengok kan. Sekarang ni dah dunia digital ni senang saja semua. You rakam aja, you hantar. So kita tengok di situ. Tapi ada orang mungkin tak yakin lah benda tu kita akan ambil berat sangat sebab banyak benda yang kita ini kan. Boleh kalau diuruskan satu hari you kena inilah bagi apa tiket kapal terbang. susun kan satu hari itu semua orang buat performance ya. Hari performance tu kita boleh tengok. So titik apa dingin damai itu ada di situ. Ya. Tapi diorang ni dipanggil street performer. Jadi dia orang tak mau terus jadi street performer. Empower jadi artis rakaman pula. Ya. Ya. Tapi kalau lebih senang itu yang saya katakan tadi, kamu rakam satu-satu buat rakaman dan kemudian antar saja di Luncai Mas. Lebih apa? Lebih bagus. Biar saya antar ni lah Ramli MS. Ya itu boleh diuruskan lah itu nanti. Okey, dan kita nak beri ruang untuk satu soalan terakhir daripada Encik Arik. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Idola dari kecil. Dapat juga bawa datang hari ini. So saya kenalkan diri. Sorry. Tapi saya sebenarnya saya baru saja pulang daripada Sabah membuat talk di UMS ya. Pasal industri juga. Yeah. Okay. So basically saya Arik, saya daripada Yayasan Hasanah, saya yang grant yang jaga grant Artfast lah basically. So saya dah disebabkan Datuk pun dah datang hari ni, sudi datang hari ni. So saya kena tanyalah, tanggungjawab besar nak kena tanya soalan ni. Apa pandangan Datuk untuk grant-grant pembangunan seni dan apa yang kami dari sudut kami yang kami boleh perbaiki dan boleh tambah baik di masa depan. Wah, dia ada beberapa level lah benda ni kan. Bagi penggiat seni yang sedang dalam tahap perjuangan masih nak cuba nak membuat tapak dia. Masih nak bertapak. Dan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Ya. Kami sanjungi usaha itu. Ada geran ni semua bagus, memang baguslah. Tapi kalau dari industri sebenarnya saya lihat lagi besar. Ini daripada kerajaan ya, daripada kerajaan. Maknanya duit kerajaan lah, duit kerajaan itu duit rakyat lah. Jadi duit tu berputar kat situ je, tidak bertambah, tidak, duit kita tidak akan bertambah. Kerana dia ada risk dia. Keluar grant tu, kita kena assess kejayaan dia. Kita tengok berjaya tak benda ni. Tentang usaha tu, itu memang dah betul lah tu, itu dah bagus lah tu. Tetapi berjaya ke tidak? Yang membelanjakan untuk membeli, consume barang-barang yang kita buat ni adalah orang kita juga. So perniagaan ni adalah perniagaan
tempatan. So saya tak nak cerita pasal ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi. Kan? Saya lagi dulu saya emphasizekan barang apa yang kita buat ni mempunyai standard international. Tetapi tentang geran ni diteruskanlah. Diteruskan. Tapi kalau bila dapat geran daripada luar, lagi bagus. Duit luar masuk. Ataupun daripada korporat, geran daripada korporat. Supaya kerajaan tak beban. Berapa banyaklah kerajaan boleh. Ia bergantung pada ekonomi negara juga. Kan? So, saya cakap pasal, cerita pasal kebanyakan kita punya dalam dunia drama punya yang buat drama ni semua. Kebanyakan pergantungan kepada kerajaan untuk buat, kan. So di mana untung dia, datang untung dia? Duit dia kat situ aja. Kita tidak ada, kita kena capai tahap international supaya kita dapat ekspor barang kita, baru ekonomi ni boleh tambah. Ya. So itu satu benda yang mungkin perlu dia pertumpuan, penekanan usaha yang lebih, itu saja. Terima kasih Dato' M. Nasir. Sekali lagi tepukan gemuruh untuk tetamu istimewa kita. Terima kasih juga kepada Port Ren. Dalam kita mengucapkan tanda terima kasih, kita ingin menjemput Datuk Syahira untuk bersama ahli panel kita di hadapan untuk menyampaikan sedikit cenderamata tanda